Terima kasih Yang di-Pertua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam Musyarat pertama Penggal ketiga Parlimen ke-13 yang lepas. Tuan Yang di-Pertua, saya mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita memperingati satu peringatan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum li amanatihim wa ahrihim ra'un. Mereka yang memelihara amanah dan janji mereka. Ini adalah satu sifat yang perlu diamalkan bagi setiap orang beriman dalam menunaikan tanggungjawabnya. Tanggungjawabnya kepada pencipta, apalagi tanggungjawabnya kepada rakyat kita sebagai kerajaan. Dalam kita ingat bahawa tanggungjawab kita sebagai kerajaan bukan semata-mata kita akan berdepan dengan rakyat, tetapi kita juga akan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Dan yang pertama, kalau kita melihat daripada titah ucapan Seri Paduka Baginda, di awal Seri Paduka Baginda mengharapkan supaya pengurusan ekonomi dan pentadbiran negara dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Itu adalah satu amanah. Dan hari ini kita melihat pelbagai masalah berlaku dalam negara. Bukan saja kita berdepan dengan hutang negara yang tinggi, kita berdepan dengan masalah kerugian agensi di bawah kerajaan termasuk MAS, IMDb dan sebagainya. Kita melihat bagaimana penyalahgunaan wang negara. Kita lihat bagaimana kumpulan amanah wang simpanan pekerja. Begitu juga wang amanah pencen telah digadaikan oleh pemimpin negara ini. Dan kita lihat juga bagaimana kos hidup yang semakin meningkat, harga barang yang semakin mahal, ditambah pula kerajaan akan melaksanakan GST tak lama lagi pada 1 April. Di masa yang sama, kita melihat hutang isi rumah negara kita terus meningkat. Apakah ini ukuran manifestasi kejayaan di bawah kerajaan Barisan Nasional yang telah melancarkan pelbagai program, termasuk program transformasi kerajaan, GTP, ETP dan pelbagai lagi? Apakah ini ukurannya? Apabila kita melihat keadaan ekonomi kita semakin tertekan, dengan keadaan nilai ringgit yang semakin rendah, harga komoditi getah dan kelapa sawit semakin turun, dan kita melihat perkara ini terus berlaku dalam negara kita, membuktikan pada pandangan saya sebenarnya kita masih jauh ketinggalan, gagal dari sudut pengurusan ekonomi sebagai menghendaki oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang menghendaki pengurusan ekonomi kita yang lebih baik dan mantap. Tuan Yang di-Pertua, bahawa ini kita berdepan dengan musibah banjir, yang kita tahu di sebalik musibah itu ada rahmat. Pada kesempatan ini saya mengambil kesempatan mewakili seluruh rakyat di kawasan saya Rantau Panjang khususnya, dan daripada rakyat negeri Kelantan keseluruhannya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah begitu peka dan prihatin di atas apa yang berlaku dalam musibah banjir baru-baru ini di negeri kami. Apa yang saya harapkan ialah supaya kita memahami setiap musibah itu ada iktibar untuk kita. Dan kita melihat bahawa ini hujan yang turun dalam tempoh 3 hari saja menyamai hampir 3 bulan kuantiti hujan di bulan-bulan biasa. Ini merupakan takdir Allah, membuktikan kepada kita bahawa kuasa teknologi manusia tidak mampu mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak sebut dalam soal banjir ini ialah, Tuan di-Pertua, ialah kita melihat bagaimana musibah banjir ini untuk memberi pengajaran untuk kita, di mana kita melihat pelbagai masalah timbul. Kalau dalam Dewan sebelum ini rakan-rakan kita telah menyebut pelbagai sumbangan yang telah diberi oleh kerajaan pusat kepada negeri Kelantan, saya ucap terima kasih. Memang itu sudah menjadi tanggungjawab kerajaan pusat, sebab kami rakyat Kelantan juga pembayar cukai, dan hasil wang yang disumbangkan kepada mangsa banjir itu adalah wang rakyat, bukan wang Barisan Nasional. Jadi bagi saya itu adalah satu tanggungjawab kerajaan. Dia sebagai kerajaan pusat yang menerima cukai daripada seluruh rakyat. Jadi kalau disebutkan bahawa kerajaan pusat tidak ada diskriminasi kepada kerajaan negeri, saya ingin mentegaskan, kalau tidak ada diskriminasi, bukan saja soal banjir, kita hendakkan hak royalti rakyat Kelantan dibayar.
Kalau betul-betul tidak ada diskriminasi kepada rakyat negeri Kelantan, kenapa sekat hak royalti rakyat Kelantan yang telah termaktub dalam Akta Pembangunan 1975? Dan kita melihat juga pelbagai isu yang sebelum ini kami menuntut dalam Dewan ini. Kami tidak pembinaan jembatan banjir khususnya dalam parlimen saya yang 90% berdepan dengan Sungai Gondok. Kita melihat setiap tahun banjir, dan tahun ini kami berdepan dengan 2 kali banjir besar. Sampai hari ini tidak didengari oleh pihak kerajaan pusat. Sedangkan kerajaan sebelah Thai dah dibuat. Kalau tidak ada diskriminasi, kenapa tidak jembatan banjir tidak dilaksanakan, tidak dibuat? Sedang yang dijanjikan sejak rancangan Malaysia yang ke-7 lagi. Hari ini kita hanya ada 3 bulan lagi. Kita akan masuk dalam rancangan Malaysia yang ke-11. Tapi sampai hari ini tidak ada lagi. Di mana yang dikatakan janji ditepati? Yang dilakukan oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional sebelum ini. Pembesaran naik taraf airport Penggalan Cepo berapa kali kami sebut, tapi tidak diberi laluan. Dan kita lihat juga bagaimana pembinaan lebuh raya. Dan semua negeri nak minta maafkan dia tu, sebab saya banyak isu saya ni. Saya tak ganggu, saya nak teruskan jawatan saya. Saya minta maaf balik. Panjang bagi saya bantuan tak ganggu balik, insyaAllah saya minta balik, jangan ganggu saya. Saya datang ke Perantau Panjang nak bagi bantuan. Terima kasih, saya dah ucap terima kasih di atas sumbangan. Itu wang rakyat, wang UMNO. Yang Muhammad saya dah ucap terima kasih. Wang UMNO. Kini Biro Kebajikan UMNO. Saya yang berhormat berada di Perantau Panjang untuk 7 hari. Tak jumpa pun yang berhormat. Yang berhormat hari ini cakap pandai. Tak payahlah saya tak bagi laluan. Tapi di bawah tu, bila saya dipertua, saya nak sebutkan di sini muka batang hidung supaya saya nak yang berhormat cakap sedap mulut je. Cakaplah terima kasih kepada UMNO. Yang berhormat cakap terima kasih kepada UMNO. Saya siang malam terima kasih kepada UMNO. Saya dengar. Cakaplah terima kasih kepada UMNO. Tak mahu terima kasih kepada UMNO. Terimalah. Ketua UMNO bahagian kita orang Islam dan berhormat. Orang Islam ni kita bersyukur. Teruskan ke Merah TV. Kami bersyukur. Allah Akbar. Itu yang buat boleh cakap. Cukup. Bersyukur kepada yang berhormat. UMNO datang bantu. Ini wang rakyat. Tuan yang dipertua. Saya ingin menyentuh lagi berkaitan dengan permasalahan banjir. Banyak perkara yang perlu dipermilaikan untuk kita tambah baik dari sudut pengurusan banjir untuk akan datang. Kita lihat di antara saya tengok kawan-kawan mengantuk, saya biarkan. Tapi saya ingatkan jangan buat macam ni ya. Ya, saya tak ganggu. Tapi banding buat macam tu dengan saya. Ya. Jadi kita tengok tuan yang dipertua dari sudut pengurusan banjir untuk masa depan. Saya kira satu penambahbaikan perlu dibuat segera. Kita lihat banyak agensi-agensi kerajaan yang memang berusaha betul-betul. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada anggota keselamatan bomba JKM dan segala-galanya yang telah memberi bantu. Tetapi kita lihat peralatan mereka sangat tidak mencukupi. Kenderaan contoh JKM ada kenderaan, tapi kenderaan rusak, harung air rusak, kenderaan yang lama. Apabila bomba pula begitu juga. Apabila tidak cukup kenderaan, bekalan makanan yang akan dihantar kepada pengkalan hadapan tak dapat dihantar. Begitu juga bot-bot untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Latihan secukupnya perlu diberi kepada tenaga-tenaga bomba, khususnya dalam memandu bot di dalam keadaan yang kritikal, dalam keadaan air deras. Jadi saya lihat itu kekurangan yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Begitu juga apabila makanan nak dihantar dengan helikopter, tidak ada bangunan yang boleh di-landing helikopter, sedangkan daratan sudah ditenggerami banjir. Jadi saya kira perkara ini perlu diberi perhatian. Dan kita kena ingat petugas-petugas kita daripada kaki tangan kerajaan yang berkhidmat kepada mangsa banjir, mereka juga adalah mangsa banjir. Saya pernah berdepan dengan bagaimana seorang nurse yang akhirnya keguguran kerana mereka bertugas 48 jam tanpa shift di musim banjir. Jadi bayangkan dalam keadaan begini, saya kira perlu kepada kursus dan latihan dan allowance, terutama kepada kaki tangan kerajaan yang bekerja, menggadai nyawa dan segala-galanya untuk membantu rakyat. Jadi saya kira perkara ini perlu diberi perhatian yang serius oleh kerajaan. Begitu juga untuk pengkalan hadapan, untuk bekalan makanan, haruslah dipantau
Tempat pusat-pusat perpindahan banjir mestilah diurus dengan baik, supaya ada pengasingan tempat lelaki dan perempuan. Begitu juga tempat ibadah untuk mangsa banjir. Jadi apabila tidak diurus dengan baik, maka kita akan melihat masalah yang berlaku. Begitu juga perkara yang paling penting ialah dalam pengurusan banjir ialah perbekalan makanan. Berlakunya baru ini apabila terputus hubungan, apabila terputus jalan, terputus hubungan, telefon terputus, listrik tidak ada, dan kita lihat di situlah saat yang kritikal. Dan saya sendiri bersama dengan tim saya, bayangkan satu botol minuman terpaksa kongsi sampai 3 orang. Dalam keadaan yang cukup kritikal, saya sendiri terpaksa gotong royong memasak untuk hantar kepada kan. Tapi saya tak jumpa dengan Bibi Baling. Saya tak payah cerita sebab ini tak masuk TV. Apa yang saya nak cerita kepada, saya nak terangkan pada dalam Dewan Yang Mulia, inilah perlunya kemas kini untuk segala SOP ataupun dari sudut prosedur, bagaimana untuk kita melihat kecekapan dari sudut pengurusan banjir untuk masa akan datang. Begitu juga alat komunikasi. Apabila saya pergi ke Balai Bomba dalam keadaan banjir yang dalam keadaan yang semakin air yang cukup besar, saya harung air pergi ke Balai Bomba, saya terkejut petugas bomba hanya ada satu saja alat komunikasi. Telefon dah tak boleh guna kerana elektrik tidak ada. Bayangkan dengan keadaan nak jaga penduduk lebih dari hampir 70,000 dengan hanya ada satu alat komunikasi. Jadi saya harap kenderaan yang sepatutnya diberi kepada semua agensi dengan kenderaan yang baru yang boleh merentasi air. Begitu juga dari segi alat komunikasi, termasuk juga kepada JKM tumpang lori bomba untuk hantar makanan. Dia sendiri tidak ada lori 7 tan untuk melalui arus air yang dalam. Jadi saya harap semua tempat-tempat yang berisiko banjir hendaklah disediakan kelengkapan yang sebaik mungkin untuk memastikan pengendalian banjir akan datang akan lebih terurus insya-Allah. Dan yang dipertua, saya ingin menyentuh berkaitan dengan keselamatan sempadan. Saya kira kawasan saya adalah kawasan yang terdedah dengan sempadan negara Thai, dan saya ingin penjelasan sejauh mana kesungguhan kerajaan. Sebelum ini kerajaan mengatakan ingin mengadakan pagar keselamatan. Jadi bilakah perkara ini akan dilaksanakan, dan apakah cara mekanisme yang akan dilaksanakan, dan sejauh mana hubungan antara kita dengan Thai, terutama dalam berdepan dengan musibah ini. Sebab kita melihat sokongan daripada negara Thai cukup bagus. Kalau tengok dalam parlimen saya sendiri masa banjir, mereka setiap hari bukan sahaja rombongan kerajaan, rombongan NGO, badan-badan tertentu masuk setiap hari berpuluh-puluh rombongan untuk membantu kami di Kelantan. Apa yang saya nak sebut di sini ialah sejauh mana perundingan kita dibuat dengan kerajaan Thai, terutama dari segi keselamatan. Sebab saya mendapat komen daripada pihak negara Thai, terutama apabila prosedur di immigration ketika berdepan dengan bencana kebakaran. Sebab baru ini berlaku kebakaran selepas banjir dalam parlimen saya di Pekan Rantau Panjang. Isu yang berlaku ialah saya dapat maklumat daripada pihak bomba di Thai. Mereka tak puas hati apabila ada sedikit birokrasi di pintu masuk. Jadi saya harap perkara ini diambil perhatian oleh kerajaan supaya tak timbul masalah apabila berlaku kebakaran. Sebab bomba daripada Pasir Mas atau Kota Baru dengan bomba daripada Thai lebih cepat bomba daripada Thai sampai ke kawasan kami daripada bomba daripada Kota Baru. Apabila berlaku kebakaran besar, alhamdulillah dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda ayat pertolongan daripada sahabat negara jiran kita. Jadi saya harap perkara ini dirunding dengan lebih baik. Begitu juga sebelum ni saya berjumpa dengan Gubernur di Narathiwat yang minta supaya sampaikan kepada pihak kerajaan supaya ada rundingan bersama berkaitan dengan mengatasi masalah di Sungai Golok. Sebab sekarang ini contohnya apabila musim kemarau, air ini akan cetek. Jadi penduduk sekitar bergantung penuh selain apabila di musim kemarau kepada sumber sungai. Mungkin ada satu mekanisme yang tertentu, mungkin GPS boleh mengambil tindakan, buat kajian macam mana untuk memanfaatkan air sungai di musim banjir supaya dapat dimanfaatkan antara dua negara. Ini juga dicadangkan oleh pihak Gubernur Narathiwat supaya kita sama-sama menjaga keselamatan dan keamanan untuk rakyat di sempadan insya-Allah.
Saya ingin menyentuh lagi berkaitan dengan tebatan banjir. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pihak kerajaan sejak rancangan Malaysia yang ke-7. Bilakah perkara ini akan dilaksanakan? Apakah program tebatan banjir di Rantau Panjang ini akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia yang ke-11 nanti? Jadi saya harap bekal ini diberi perhatian oleh kerajaan. Begitu juga soal keselamatan ini, saya ingin bertanya pada kerajaan. Kenapa kerajaan tidak membuat kerahan awal, terutama kepada pasukan tentera di saat kritikal berlaku banjir peringkat awal? Apabila di gelombang yang kedua, barulah nampak ada sedikit perubahan. Tetapi di gelombang pertama seolah-olah, bayangkan, hanya ada beberapa orang saja anggota tentera, sedangkan kawasan yang meliputi banjir ini terlalu luas. Kenapa kerajaan tidak buat kerahan? Kalau kita tanya tadi, jawapan Perdana Menteri tadi dalam Dewan mengatakan kerajaan tidak mengisytiharkan darurat kerana nak kerjasama dengan kerajaan negeri. Betul, kerajaan negeri telah melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin, tetapi soal kuasa di bawah keselamatan, sama ada polis dan tentera, bukan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi saya harap di masa akan datang, petugas pasukan keselamatan seharusnya memainkan peranan yang penting, terutama di dalam keadaan musibah yang melibatkan nyawa rakyat, yang sangat kritikal. Sebab pasukan tentera kita tahu dengan segala kelengkapan dan kemudahan mereka ada. Jadi kalau tentera tidak dikerah, macam mana mereka nak mengambil tindakan, sedangkan tidak ada kerahan di peringkat awal. Jadi saya ingin penjelasan kenapa perkara ini lewat berlaku. Dan paling saya sedih apabila dalam keadaan kami sedang bertarung nyawa berdepan dengan banjir, apabila dapat dimaklumkan Perdana Menteri bermain golf di Hawaii. Lagi kami sedih dalam keadaan rakyat dalam keadaan kesusahan. Jadi saya ingin meneruskan tanya di Pertua menyentuh berkaitan dengan cukai GST yang akan dilaksanakan pada 1 April 2015. Rata-rata seluruh negara rakyat dalam keadaan tertekan dengan keadaan sebelum dilaksanakan GST hari ini pun barang sudah cukup mahal. Bayangkan, walaupun ketika harga minyak rendah turun, harga barang tak turun. Dalam keadaan harga minyak turun sebelum ni, harga gas masak tak turun. Dalam keadaan harga minyak kelapa sawit turun hari ini, tapi harga minyak kelapa sawit tak turun, masih mahal. Jadi macam mana kawalan yang dibuat oleh kerajaan? Apalagi apabila dilaksanakan GST, apabila rakyat akan dibebankan dengan cukai 6%. Kalau kita tengok di negara Singapura, apabila dilaksanakan GST, peringkat awal diletakkan rate hanya 3%. Selepas 9 tahun baru dinaikkan. Kita terus meletakkan rate 6%. Bayangkan apa yang berlaku terutama kepada penduduk miskin, penduduk luar bandar, yang mereka sudah ketara, terasa bahan ketekanan kos hidup yang mahal, apalagi mempunyai anak yang ramai. Jadi saya ingin penjelasan dari pihak kerajaan dalam pelaksanaan GST ini. Apakah kiranya dalam keadaan yang ada sekarang ini, beban yang akan ditanggung oleh pengguna begitu besar? Kalau pembekal, dia dapat klaim kepada kerajaan. Kalau pengilang, dia dapat klaim kepada kerajaan. Kalau pemborong, dapat klaim. Kalau peruncit, dapat klaim. Tapi pengguna, dia menanggung segala beban. Jadi GST ini benar-benar akan membebankan rakyat. Jadi saya harap perkara ini kerajaan timbangkan, kalau boleh tangguhkan pelaksanaan GST atau akan batalkan terus. Dan yang di Pertua, saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-11 yang hanya ada tinggal 3 bulan, 5 bulan lagi untuk 3 bulan lagi untuk kita masuk dalam rancangan yang ke-11. Sebanyak manakah perancangan kerajaan dalam rancangan Malaysia yang ke-10 telah berjaya dilaksanakan? Berapa peratuskah program-program yang dilancarkan, yang dirancang sepanjang rancangan Malaysia yang ke-10 telah berjaya? Dan untuk rancangan Malaysia yang ke-11 ini, apakah kerajaan akan menyambung balik program-program, projek-projek yang gagal ataupun yang tak dapat dilaksanakan sejak rancangan Malaysia yang ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 sebelum ini? Begitu juga sebagaimana titah tuanku menyebutkan, negara akan mencapai taraf negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020, sedangkan masa hanya ada 5 tahun lagi. Apakah
dengan perancangan yang ada, yang kita lihat kegagalan walaupun program-program ETP, GTP yang dibuat, dengan keadaan beban hutang yang semakin banyak, inflasi yang semakin meningkat, apakah kerajaan yakin, apakah usaha ke arah mencapai pendapatan tinggi ini akan berjaya hanya dalam tempoh 5 tahun lagi. Jadi kita tidak mahu kita meletakkan harapan sedangkan realitinya, kemampuannya kita tidak setahap kemampuan kita tidak mencapai apa yang kita harapkan. Jadi sejauh mana perkara ini dalam perancangan dan pertimbangan kerajaan untuk merealisasikan negara kita berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh berkaitan dengan sektor pertanian. Yang saya kira setakat ini negara kita terlalu banyak bergantung kepada import. Malah kita tengok barang-barang harian kita lebih daripada makanan kita 70% bergantung pada import. Sudah tentulah apabila pergantungan kita kepada import tinggi, apabila nilai ringgit kita rendah, maka kos bahan import menjadi tinggi, maka harga dalam pasaran akan menjadi tinggi. Jadi apa saya ingin penjelasan daripada pihak kerajaan sejauh mana usaha yang dibuat oleh kerajaan. Sebelum ini ahli parlimen daripada Pokok Senar pernah menyebutkan, bayangkan wang kerugian atau yang telah dialami oleh kerajaan, contohnya dalam 1MDB, di mana kalau wang sejumlah kerugian hutang yang sebanyak itu digunakan untuk memajukan pertanian negara, sebanyak mana manfaat kepada rakyat. Tapi hari ini kita lihat wang yang begitu banyak lebur. Rakyat terus dalam keadaan yang berdepan dengan krisis makanan. Bayangkan kalau kita dilanda bencana lebih daripada 3 bulan. Sebab saya kira dalam Dewan ini pernah dinyatakan stokpil makanan negara kita hanya bertahan setakat 2,5 bulan. Bermakna kalau kita berdepan dengan bencana lebih daripada 3 bulan, kita tidak ada makanan. Jadi bayangkan negara kita dalam keadaan yang kritikal. Jadi sebab itu saya ingin penjelasan sejauh mana perancangan kerajaan dalam memastikan bekalan makanan utama rakyat dapat disediakan. Tidaklah kita bergantung terus kepada import, sama ada dari segi bahan pertanian, perikanan dan sebagainya. Begitu juga buah-buahan. Jadi sejauh mana perancangan kerajaan untuk memastikan kita dapat mengurangi import dan kita tidak terus bergantung kepada negara lain. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh tentang berkaitan dengan sistem pendidikan dalam negara kita. Kita mengucapkan tahniah alhamdulillah kepada anak-anak kita yang telah berjaya menghadapi peperiksaan SPM yang lepas. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucap tahniah kepada sekolah khususnya di negeri Kelantan, Yayasan Salam Kelantan, yang mencapai pencapaian cukup cemerlang, yang mana mempunyai rekod yang tertinggi, alhamdulillah. Bukan setakat 100% lulus, tapi mempunyai ramai pelajar-pelajar yang telah melepasi jangkauan kita, alhamdulillah. Ini membuktikan bagaimana pencapaian pelajaran sekolah agama begitu baik. Jadi apa yang saya ingin tahu sejauh mana perancangan kerajaan dari segi untuk masa depan pendidikan negara. Kita berdepan dengan pelbagai isu pendidikan. Sebelum ini dengan dasar pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kemudian PT3 yang bercelaru, yang kita tengok berbagai masalah yang dikomens oleh pihak golongan para pendidik, para guru. Jadi setakat ini apakah perancangan masa depan? Sebab kita tidak tahu nasib masa depan anak-anak kita tergadai. Kita inginkan anak-anak kita, generasi akan depan kita, mereka ini bukan saja mempunyai kecemerlangan akademik, tetapi mempunyai kemerlangan di sudut ilmu agama, akhlak dan penghayatan agama. Itu yang sangat penting untuk masa depan mereka, sebab mereka akan menjadi pemimpin pada masa depan. Jadi sejauh mana keberkesanan sistem pendidikan dalam negara kita, kita hari ini berjaya untuk melahirkan dari segi anak-anak yang cemerlang dari sudut akhlak syiah yang sebagaimana yang kita hendaki. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan masalah beliau hari ini yang berdepan dengan pengangguran yang tinggi. Kebanjiran pendatang asing yang kita semua maklum merupakan satu cabaran utama dalam negara kita. Yang kita tahu yang berdaftar saja melebihi 27 juta dan yang tak daftar kita dimaklumkan hampir 7 juta.
mungkin lebih daripada itu. Jadi ini menjadikan kita lihat pendatang asing bukan saja menguasai dari segi sektor kerja-kerja berat, kotor. Itu bukan itu saja, tetapi dia telah menguasai kerja-kerja yang perkhidmatan yang sepatutnya diisi oleh warga tempatan. Sedangkan kita lihat ratusan ribu siswa dan siswazah dalam negara kita yang masih menganggur. Apa perancangan kerajaan untuk memastikan anak-anak kita, anak-anak yang kita telah didik mereka berjaya, tetapi mereka gagal mendapat tempat di sektor pekerjaan dan menyebabkan mereka mudah terdedah dengan gejala negatif dan sebagainya. Jadi sejauh mana kepekaan ini diambil perhatian oleh kerajaan, dan setakat ini daripada berapa jumlah graduan yang masih menganggur dan berapa peratus di kalangan mereka yang sudah mendapat pekerjaan dalam rekod yang ada dalam pihak kerajaan hari ini. Seterusnya saya ingin menyentuh berkenaan dengan perkhidmatan awam, berkenaan dengan pengangkutan awam. Pengangkutan awam adalah satu perkara yang cukup penting. Dan kita lihat di semua negara-negara maju, sistem perkhidmatan awam negara mereka memang sangat berkesan, yang memudahkan terutama kaki tangan awam dan swasta untuk pergi ke tempat kerja, pejabat dan sebagainya. Apa yang saya ingin sentuh ialah saya mengucapkan tahniah apabila kerajaan ingin mengadakan sistem kereta api aliran raju daripada Singapura ke Kuala Lumpur dengan memakan masa hampir 90 minit. Tetapi saya ingin sejauh mana usaha kerajaan untuk memastikan perjalanan kereta api ke Pantai Timur. Kami ini duk tunggu dalam keadaan sebelum banjir lagi kami bangkitkan perjalanan kereta api ke Tumpat. Kita tahu akibat daripada banjir banyak kerosakan berlaku. Tetapi kita bukan saja perjalanan kereta api, sistem pengangkutan udara kita tak diberi peluang untuk naik taraf international. Lebuh raya tidak dibina untuk ke negeri Kelantan. Tapi kenapa hanya dibina dan janji kerajaan hanya 7 km? Itu bukan lebuh raya, saya kira. Jadi apa yang saya nak sebut di sini ialah bilakah jangkaan kerajaan untuk memastikan perkhidmatan kereta api dapat dipulihkan di Kelantan sampai ke Tumpat, terutama di kawasan yang terlibat dengan banjir ini, Dabung dan sebagainya. Tekanan bagi terutama ibu bapa, anak-anak yang mereka berulang-alik ke sekolah menggunakan kenderaan utama mereka ada kereta api. Begitu juga mereka yang mencari rezeki. Jadi perkara ini menjadi tekanan yang besar. Jadi sejauh mana saya minta pihak Kementerian Pengangkutan khususnya memberi penjelasan dalam jawapan nanti kedudukan baik pulih dan pemulihan sistem kereta api ke Pantai Timur dan untuk jangka panjang, dan adakah kerajaan bercadang untuk mengadakan sistem kereta api laju juga ke Pantai Timur, insyaAllah. Ya, gulung ya. Habis masa dah? Lagi 2 minit ni. Okey, terima kasih Tuan Dipertua. Akhir sekali saya ingin menyentuh soal berkenaan memperkasakan ekonomi wanita. Jadi saya mengucapkan terima kasih di atas junjung kasih di atas kepekaan diri tuanku yang mengambil berat tentang sistem sokongan bagi membantu wanita untuk memenuhi, mengimbangi tuntutan kerjaya dan keluarga. Dan sejauh mana hari ini kerajaan telah berusaha untuk memastikan sistem sokongan ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sama ada dalam sektor awam ataupun sektor swasta. Jadi dalam memperkasakan kaum wanita ini, dan termasuk juga ialah golongan kurang upaya OKU, sejauh mana usaha yang telah dibuat oleh kerajaan untuk mengoptimumkan potensi yang ada pada mereka ini supaya mereka juga boleh memberi sumbangan yang besar dalam pembangunan ekonomi negara. Dan akhirnya saya, Tuan Yang Dipertua, saya mengucapkan tahniah di atas usaha kerajaan undangan telah melancarkan untuk melaksanakan maqasid syariah dalam pentadbiran negara. Dan perkara ini sebenarnya sudah lama kami perjuangkan. Di Kelantan lama dah Allah yarham Tok Guru yang telah meninggalkan kita, yang telah menerangkan macam mana perlunya pelaksanaan maqasid syariah dalam sistem pentadbiran negara, agama yang memelihara agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Tapi perkara ini tak pernah disambut. Hari ini baru kita dengar, alhamdulillah perkara ini disambut oleh kerajaan pusat setelah Tuan Guru meninggal, baru nak laksana. Tak apalah.
Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah maqasid syariah, bukan semata ukuran indeks, tetapi penghayatan. Jadi kalau betul-betul nak melaksanakan maqasid syariah, amalkan di sudut sistem kehakiman mengikut syariah Islam, di sudut keadilan mesti memberi hak. Kalau ini adalah hak kerajaan negeri, mesti diberi. Begitu juga penghayatan, bukan semata-mata kita mesibuk maqasid syariah tapi isteri sendiri pun tak tutup aurat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ya. Depan wanita, saya bagi wanita dapat disulung.